Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua ahli PRS. Selamat datang ke kursus PRS peringkat daerah Bantan Padang bagi sesi 2021. Saya ialah Puan Rahimah binti Haji Haq, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Proton City yang merupakan fasilitator anda bagi modul 1 iaitu pengenalan PRS. Sebelum kita teruskan ke perbincangan yang selanjutnya, cikgu ingin mengutarakan suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan di sinilah juga kita akan nampak peranan PRS nanti, iaitu yang akan memberi manfaat kepada orang-orang di sekelilingnya, terutamanya di persekitaran sekolah, di mana PRS adalah merupakan ejen kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang terdapat di sekolah. Okey, jom mari kita pelajari tentang PRS. Apa itu PRS? Cikgu yakin bahawa anda semua yang merupakan ahli PRS sekolah sudah tentu tahu tentang apa itu PRS. P merupakan pembimbing, R pula adalah merupakan rakan, dan S mewakili sebaya. Jadi PRS adalah singkatan kepada pembimbing rakan sebaya. Terdapat 4 peranan utama PRS di sekolah, iaitu sebagai mentor, sebagai rakan sebaya, sebagai pembimbing rakan, dan juga sudah tentunya sebagai pembantu kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Apa itu PRS sebenarnya? PRS ialah seorang pelajar yang telah dilantik di dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan juga kaunseling. Dan cikgu percaya anda semua telah pun mendapat latihan ini serba sedikit daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah anda. PRS berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan-rakan sebaya di sekolah, terutamanya kepada mereka yang memerlukan pertolongan. PRS sebenarnya tidak bertugas untuk memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah rakan-rakan, tetapi dia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. Dia berminat dan ingin mengambil berat serta rela memberikan khidmatnya di dalam sistem persekolahan. Di sini kita nampak peranan PRS adalah untuk membantu rakan-rakan daripada PRS berperanan untuk membantu rakan-rakan yang mengalami tekanan untuk menjadi riang, yang berada dalam kekecewaan supaya kembali ceria, manakala yang berada dalam ketakutan akan menjadi senang hati. Maka di sini sebagai ahli PRS, bantulah rakan anda jika mereka mengalami kekusutan. Jangan biarkan kekusutan tersebut bertimbun dan membebankan pemikiran mereka. Jom kita lihat apa sebenarnya falsafah PRS. Tentu kamu semua pernah dengar sebelum ini, di mana falsafah PRS adalah bantu diri untuk membantu orang lain. Dengan ini, PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, perlakuan, perhubungan, kemahiran, kreativiti dan juga keimanan. Sekarang kita lihat pula kepada konsep PRS. PRS berkonsepkan kepada rakan bantu rakan.
Baiklah, jom bersama dengan cikgu untuk melafazkan ikrar PRS. Maka kami, pembimbing rakan sebaya, akan amanah dan menyimpan rahsia, menerima dan menghormati rakan dan orang lain, memahami batasan dan keupayaan diri, sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek, melaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling isu yang boleh merosakkan diri dan orang lain, mematuhi peraturan sekolah, norma masyarakat dan agama. Seterusnya, kita akan melihat kepada beberapa etika PRS. Okey, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan etika? Baiklah, etika adalah merupakan sesuatu pegangan ataupun prinsip yang perlu dijadikan panduan kepada seseorang. Baik, termasuklah juga PRS. Jadi di sini PRS mempunyai etikanya yang tersendiri, di mana sebagai PRS mereka perlu sentiasa ingat dan patuh kepada etika PRS, iaitu yang pertama, amanah dan menyimpan rahsia. Yang kedua, menerima dan menghormati rakan dan orang lain. Yang ketiga, memahami batasan dan keupayaan diri. Yang keempat, sentiasa berusaha meningkatkan diri dalam pelbagai aspek. Yang kelima, melaporkan kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang telah merosakkan diri serta orang lain. Yang keenam, merujuk kes rumit kepada guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya, yang kelapan, mematuhi peraturan sekolah, norma masyarakat serta agama. Setelah kita mempelajari tentang etika PRS, di sini kita akan melihat pula kepada fungsi dan peranan PRS. Yang pertama, PRS jadi kawan rapat, rujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang kedua, PRS adalah pendengar, iaitu peka kepada perasaan. Yang ketiga, PRS sebagai penyebar maklumat. Contohnya, maklumat berkaitan isu kerjaya, maklumat berkaitan dengan perkembangan remaja, maklumat berkaitan dengan pendidikan pencegahan dadah, rokok, vape dan sebagainya. Seterusnya, yang keempat, membantu rakan dari segi akademik dan juga disiplin. Seterusnya, yang kelima, membantu rakan dalam aktiviti unit bimbingan dan kaunseling seperti menyambut kehadiran murid, mengadakan sambutan hari jadi dan sebagainya. Seterusnya, PRS menjadi sukarelawan program khidmat masyarakat yang diadakan di sekolah. Seterusnya, PRS semestinya adalah merupakan role model kepada murid-murid lain di sekolah. Okey, seterusnya kita akan melihat kerangka modul PRS Bonsu. Baiklah, secara keseluruhannya modul ini merangkumi 4 tahap. Okey, iaitu yang pertama, yang berkaitan dengan anda semua, iaitu tahap bonsu, di mana PRS tahap bonsu adalah untuk murid-murid tahun 4 hingga tahun 6 di sekolah rendah atau murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 2 di sekolah menengah. Dan antara modul yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat PRS Bonsu ada 7 bahagian, iaitu yang pertama yang sedang kita bincangkan sekarang ini, pengenalan PRS. Yang kedua adalah modul kesedaran kendiri. Yang ketiga, asas komunikasi. Yang keempat, perkembangan awal remaja.
Seterusnya kita ada penilaian. Yang keenam anugerah, dan yang seterusnya adalah yang berkaitan dengan skema permarkahan. Baik, seterusnya cikgu akan membincangkan dari segi kaedah pelaksanaan modul PRS. Setiap PRS mestilah melalui tahap yang pertama, iaitu tahap bonsu. PRS juga hendaklah menerima watikah pelantikan pada setiap tahap yang dilalui untuk ke tahap yang seterusnya. Jadi di sini bermaksud bahawa setiap ahli PRS tu perlu melalui satu tahap demi satu tahap untuk ke peringkat yang seterusnya. Sebagai contoh, jika seseorang ahli PRS ingin sampai ke peringkat PRS muda, dia perlulah melalui ataupun lulus di peringkat PRS bonsu terlebih dahulu, dan begitulah seterusnya. Kita mulakan dengan tahap bonsu, kemudian tahap muda di peringkat sekolah menengah, dan seterusnya PRS sulung juga di sekolah menengah. Jadi di sini dicadangkan bahawa setiap watikah hendaklah dianugerahkan sekali dalam setahun dan selalunya diadakan pada bulan Jun. Sebelum penganugerahan watikah tersebut, setiap PRS hendaklah memperoleh atau mencapai markah sebanyak 80% daripada keseluruhan latihan dan ujian setiap tahap. Sekiranya tidak mencapai markah tersebut, jurulatih PRS perlu memberi kerja atau projek tambahan bagi mencukupi markah tersebut. Baiklah, seterusnya, ini adalah merupakan contoh buku nota dan laporan aktiviti pembimbing rakan sebaya PRS tahap bonsu, ataupun kita namakan sebagai buku log PRS. Pada setiap kali perjumpaan PRS, guru bimbingan dan kaunseling anda akan meminta ahli-ahli PRS untuk melengkapkan aktiviti ataupun pelaporan dalam buku log PRS, dan cikgu percaya ahli-ahli PRS yang mengikuti kursus ini sudah pun biasa membuat laporan di dalam buku log PRS ini. Seterusnya kita akan melihat biro-biro yang boleh kita wujudkan dalam kalangan ahli-ahli PRS sekolah. Kebiasaannya, ahli-ahli PRS terdiri daripada murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 bagi sekolah rendah, dan mereka akan diagihkan kepada biro-biro yang tertentu bagi memudahkan pengurusan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengendalikan ataupun mengelolakan aktiviti PRS yang diadakan di sekolah masing-masing. Antara biro-biro yang boleh diwujudkan di sini adalah biro sambutan guru penyayang, biro sambutan hari lahir, biro minda sihat, biro PPDA, biro info 5 minit PRS, biro DJ radio, biro projek kebajikan, dan juga biro gambar pelaporan serta dokumentasi. Seterusnya, kita tengok kepada kepakaran ahli-ahli PRS. Setiap manusia dilahirkan mempunyai kepakaran ataupun kelebihan dalam bidang-bidang tertentu, termasuklah juga ahli-ahli PRS, dan cikgu percaya anda semua mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tersebut. Contohnya kepakaran sebagai pengacara majlis, kepakaran dalam menyambut tetamu, sebagai pemegang dulang, sebagai juru foto, maupun sebagai pembaca doa untuk sesuatu majlis yang melibatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.
Okey, ini adalah merupakan contoh-contoh program-program yang melibatkan ahli-ahli PRS di sekolah. Okey, seperti program guru penyayang, murid disayang, okey, kemahiran komunikasi, keuangan dan juga pengurusan. Seterusnya, PRS selalu ditugaskan untuk menjaga pameran sekiranya sekolah mengadakan program Minggu Anti Dadah pada setiap tahun. Seterusnya, PRS juga cikgu rasa tentunya di setiap sekolah ada mengadakan lawatan kerjaya PRS, dan gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah antara lawatan kerjaya PRS. Seterusnya, PRS sebagai AJK dalam birthday flourish, sambutan hari lahir. Seterusnya, PRS terlibat dalam aktiviti kebajikan. Dalam gambar ni kita nampak ya, ahli-ahli PRS berada di sebuah kawasan tanah perkuburan, dan mereka bersedia bergotong royong untuk membantu membersihkan tanah perkuburan tersebut. Seterusnya, PRS bertindak memberi info 5 minit PRS, dan selalunya info 5 minit PRS ini diadakan pada setiap kali perhimpunan mingguan diadakan, iaitu pada hari Isnin, dan mungkin pada hari Isnin bagi setiap bulan. Contohnya, terdapat satu kali hari Isnin yang diberi peluang kepada ahli-ahli PRS untuk memberi info berkaitan dengan PRS, dan info-info yang berkaitan dengan PRS di situ termasuklah berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan konsep kendiri, berkaitan dengan perkembangan awal remaja, tentang PPDA dan sebagainya. Seterusnya, kita nampak ya, rakan-rakan ahli PRS kita dalam gambar ni berkemahiran dalam pelbagai bidang. Kita nampak ada yang jadi juruacara majlis, ada yang bertindak sebagai gadis dulang, dan ada juga abang yang handsome ni sedang dengan bergayanya seolah-olah macam juru foto profesional. Seterusnya, kita nampak wakil PRS dalam pertandingan inovasi kebangsaan yang melibatkan perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Jom kita ikut cikgu sama-sama menyanyikan lagu Pembimbing Rakan Sebaya. Pembimbing rakan sebaya menawar hikmat bakti, menjaga kebeimbangan wawasan negara. Kami berdiri megah dengan tekad dan harapan, membantu dan membimbing penuh kasih mesra. PRS pemangkin masyarakat penyayang, berilmu beramal, betul jadi diri, amanah diberi, janji ditepati, amalan mulia jadikan panduan. Pembimbing rakan sebaya siap sedia berjasa, membentuk dan membina hidup yang bermakna. Wah, semuanya bersemangat menyanyikan lagu PRS itu tadi.
Baiklah, sebelum cikgu tamatkan modul pertama berkaitan dengan penilaian berkaitan dengan pengenalan PRS ini, cikgu berharap agar semua peserta dapat mengisi Google Form yang diberikan bagi tujuan penilaian markah. Okey, seterusnya sampai di sini saja slot cikgu untuk kali ini berkaitan dengan pengenalan PRS, dan anda semua akan berjumpa untuk slot yang kedua bersama Cikgu Faizal di bawah modul kesedaran kendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.